Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhalladzina ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai mereka yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan ke atas mereka yang datang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis, berdasarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, jelas menunjukkan kepada kita bahawa tujuan dan matlamat utama puasa ialah mewujudkan generasi yang baik yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita yakin dengan kebaikan ini, ia merupakan paksi kepada kerukunan dan ketenteraman dan kesentosaan kemajuan sesebuah negara. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang yang bertakwa pada nilai yang tinggi, sebagaimana telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkatan daripada langit dan bumi adalah merupakan dambaan bagi setiap orang yang beriman dan setiap orang yang muslim. Tetapi bagi mendapatkan keberkatan yang turun secara mencurah-curah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia datang daripada langit atau bumi, ia dirintis oleh mereka yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah telah meletakkan syarat, jika sekiranya kamu nak keberkatan, maka pastikan individu-individu yang baik berada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kami akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi untuk mendapat darjah takwa ini perlu kepada cabaran, perlu kepada jalan yang perlu kita rintis. Dan jangan sekali-kali kita tersilap jalan, sebagaimana telah disebut oleh ulama kita, man akhta'at tariqa dhalla. Sesiapa yang tersalah jalan, nescaya dia akan sesat. Betapa ramai mereka yang ingin menuju ke jalan yang baik, akan tetapi telah mengambil pendekatan yang salah, yang akhirnya mereka terjebak di dalam fahaman-fahaman yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita perlu sedar bahawa orang yang bertakwa idolanya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentunya idola ini berpindah kepada para alim ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahawa ulama adalah pewaris Nabi. Dan Nabi tidak meninggalkan harta benda sama ada bentuk dinar atau dirham. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal atau mempesakai ilmu kepada kita. Dan kita mesti mengambil ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penerangan, penjelasan, pencerahan yang dibuat oleh ulama kita. Dan kita sebenarnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia hari ini tidak kering daripada manusia yang baik. Manusia yang baik ini senantiasa wujud. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa wujud golongan baik di dalam masyarakat. Jangan kita anggap dunia sekarang ini orang semuanya jahat. Ada golongan yang baik pasti wujud. Sebab itulah kita pada hari ini, kita mesti mendampingi para alim ulama, kerana itu merupakan jaminan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia sekarang ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan fitnah. Dan jika sekiranya kita mengambil pendekatan yang salah, kita
seolah-olah telah menempuh masa depan yang gelap, terutamanya apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara rumusannya, untuk menjadi orang yang bertakwa mesti ada jalannya. Untuk menjadi orang yang bertakwa mesti ada kaidnya, pimpinannya, orang yang akan memimpin kita. Ketakwaan tidak akan berlaku jika sekiranya kita mengambil pendekatan yang salah. Takwa tidak akan berlaku jika sekiranya kita mengambil teman yang tidak betul. Kerana ini adalah merupakan asas kepada pembinaan generasi ataupun individu bertakwa sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim berdasarkan ayat yang telah saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Dan puasa ini bukan kita yang jadi perintis. Puasa ini dirintis oleh ulama-ulama, oleh umat-umat yang terdahulu. Dan daripada puasa yang kita kerjakan hari ini dan dikerjakan oleh umat-umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita supaya menjadi generasi yang bertakwa yang akan mewarisi dunia ini. Wal aqibatu lil muttaqin, itu jaminan daripada baginda Rasul, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pembinaan generasi takwa ini merupakan, boleh kita anggap sebagai agenda utama kita. Jika sekiranya golongan yang baik ini tidak ada, maka ruang-ruang kosong itu akan diisi oleh manusia-manusia yang tidak betul, fusak, fujar, kufar. Jadi perkara ini perlu kita elakkan. Sebab itulah sekarang ini kita yakin bahawa pembentukan generasi bertakwa itu mesti digerakkan dan wajib digerakkan untuk memantapkan lagi, untuk mengukuhkan lagi kedudukan Islam sebagai agama rasmi di negara kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan tanya saya, apakah tips yang kita boleh guna pakai untuk mewujudkan golongan yang bertakwa, terutamanya diri kita sendiri dan sahabat-sahabat kita dan masyarakat kita dan seumpamanya? Saya sebut apa yang telah disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam menghuraikan ta'rifan taqwa, yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kata yang masyhur dia sebut at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qadil wal isti'dadu liyaumir rahil. Ini walaupun dalam bentuk ta'rif, tapi ungkapan ini seolah-olah telah menyediakan kepada tips yang ampuh, yang baik untuk mewujudkan individu yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, jemaah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam mentafsir, dalam menghuraikan erti takwa, dia telah berkata, hiyal khawfu minal jalil. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, war-ridha bil qalil, rada dengan perkara sedikit yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang terakhir, buat persediaan sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rumuskan daripada apa yang telah disebut oleh Sayyidina Ali, tips yang bila yang kita boleh anggap sebagai cara, sebagai jalan untuk kita mewujudkan golongan yang bertakwa, membuat persediaan untuk menjadi orang bertakwa, semuanya berpunca daripada hati dan amalan serta ilmu dan keyakinan. Sebab itu dah takwa dan keimanan ini tidak boleh dipisahkan, tuan-tuan sekalian. Orang bertakwa itu orang mukmin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencerakinkan 3 elemen penting
Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iaitu iman itu suatu perkara yang tersemat di dalam hati dengan kukuh dan dibuktikan dalam bentuk tindakan. Jadi untuk menjadi manusia yang bertakwa mesti betul. Lidahnya betul dengan hatinya, hatinya betul dengan tindakannya, tindakannya betul dengan lidahnya, begitulah seterusnya. Dia tidak boleh hati cakap lain, lidah cakap lain. Hati terdetik perkara lain, amalan kita buat cara lain. Itu tidak akan berlaku, tuan-tuan sekalian. Orang yang bertakwa, kombinasi di antara amalan, lisan dan hati, itu berlaku secara berterusan. Sebab itulah orang yang bertakwa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah di dalam beragama. Sebab dia tak pandai kelentang. Dia tak pandai pusing. Dia tak pandai apa lagi dipanggil sebagai istilahnya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang betul hatinya, betul jiwanya, betul tindakannya, betul lidahnya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bukti ketulusan, kebenaran hati, lidah dan tindakannya di saat dia diwafatkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bagaimana seseorang yang beriman apabila dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka malaikat yang akan bagi motivasi, akan membagi jadi teman. Dan malaikat ini akan memberi khabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sebelum pada itu ayat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Sesungguhnya wa abshiru, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada apa yang telah disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang merupakan tips bagi mewujudkan individu dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, kena ada perasaan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap seperti kita takut kepada makhluk. Kita takut kepada makhluk, kita menjauhi makhluk tersebut. Kenapa? Kerana dia garang, kerana dia jahat dan seumpamanya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah. Apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendak mencari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanyamu kepada kamu yang kami sembah dan hanya kepadamu yang kami minta pertolongan. Itu bermakna apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin menghampiri, kita makin mendekati, dan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan setakat body, tapi hati dan perasaan pun mesti sama. Tidak boleh kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi body, tetapi hati kita jauh. Tak boleh, tak akan berlaku. Jadi apabila kita kata khauf, itu bermakna kombinasi di antara hati dan jasad kita. Kita tidak boleh meletakkan jasad kita di tempat yang lain, hati di tempat yang lain. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim telah menyatakan kepada kita, fawailul lil musallin. Orang yang sembahyang, bodinya bersama, nampak dia sembahyang, tetapi hati yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, al-fahmu wal amal. Apabila kita nak wujudkan generasi dan individu bertakwa, agama ini mesti difahami. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis telah menyatakan kepada kita bagaimana cara Allah nak bagi kebaikan kepada hamba. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa saja, tak kiralah sama ada orang miskin, orang kaya, orang berpangkat, tidak ada pangkat, lelaki, wanita, semuanya. Secara menyeluruh. Sesiapa sahaja yang Allah nak bagi kebaikan kepada beliau, maka di antara cara yang telah digunakan pakai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia tentang agama. Jadi agama ini tidak dapat dihayati dengan sebenarnya jika sekiranya kita tidak faham. Apabila kita tidak faham, dia akan membawa roh Pepsi Cola kemungkinan. Roh Pepsi Cola ni teka dia naik gas tu dia naik meninggi. Tapi apabila gas tu tak ada, dia akan menurun. Itu bukan prestasi yang kita inginkan. Jadi bermakna untuk mewujudkan generasi bertakwa mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana telah saya sebut tadi. Minta maaf. Al-fahmu wal amal, iaitu faham dan beramal. Jadi kalau setakat faham saja tak cukup, mesti beramal. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim telah menyebut atau telah letak sekali al-iman wal amal. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Wahai orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau setakat hati saja cantik tapi amalan tidak dibuktikan, maka tidak akan mampu mewujudkan orang bertakwa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, kalau kita tengok dalam suratul Kahf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita macam mana kita kita nak jadi orang berjaya. Macam mana kita nak jadikan kita orang berjaya dunia dan akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di suratul Kahf dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahawa orang yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yakin dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia akan melakukan amal saleh. Itu berbentuk tindakan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak sekali-kali sekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Jadi bermakna al-fahmu wal amal itu adalah merupakan tips yang kedua bagi mewujudkan individu, mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah digariskan oleh Imam Ali karramallahu wajah. Yang ketiga, ar-ridha. Ini sikap kita. Sebab di antara perkara yang perlu kita amati, yang perlu kita percayai, yang kita yakini, ma akhta'aka lam yakun liyusibak, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Jadi kalau perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan berlaku. Tidak dapat lari. Ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa sahaja yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berlaku. Apa sahaja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tak akan berlaku. Itu keyakinan kita. Sebab tu keyakinan kita ini dapat menjadikan diri kita tenang dalam semua situasi dan keadaan. As-sarra wad-dharra, sama ada ketika susah ataupun senang, hati kita senantiasa tenang. Sebab itulah apa yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, Nabi kata, ajaban li amril mu'min.
In asabathu sarra'u syakar wa in asabathu darra'u sabar. Satu perkara pelik yang tidak ada pada orang individu lain kecuali ada pada orang mukmin. Orang munafik tidak ada, orang kafir makin jauh. Ajaban ni amril mu'min. Satu perkara pelik yang ada pada sikap orang mukmin, mereka dapat redha. Mereka dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keredaan. Apabila mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan lupa pemberi nikmat iaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka bersyukur. Apabila mereka mendapat perkara yang tidak berlaga angin dengan nafsu dia, yang mengecewakannya, dia tidak lupa bahawa itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia boleh sabar. Jadi apa yang telah disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ar-ridha. Ar-ridha ini berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati kita. Jadi kalau hati kita baik, maka insya-Allah semua tindakan kita, semua perkataan kita, semua ungkapan kita insya-Allah baik belaka. Sebab itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah meletakkan tip yang ketiga itu redha. Ragal benda yang sedikit dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sekiranya kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersyukur. Itu sifat bagi orang yang bertakwa, dan itu juga dianggap sebagai tips bagi kita meraih darjah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, iaitu al-isti'dadu li yaumir rahil, iaitu buat persediaan. Jadi biasanya orang yang buat persediaan ni dia mesti ada keyakinan. Samalah budak, samalah pelajar yang belajar di sekolah. Kalau dia yakin bahawa tarikh peperiksaannya sekian, maka dia akan berusaha. Dia akan masuk tuition. Dia akan mengulang kaji pelajaran. Dia akan dia akan beli buku rujukan dan seumpamanya. Jadi bermakna al-isti'dad tidak akan berlaku persediaan kecuali bagi mereka yakin suatu hari kelak dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas dia mati, Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amalan yang mereka kerjakan. Sebab itulah di dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mulakan dengan kematian, tuan-tuan. Sebab kematian ni tak ada orang yang ingkar. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal khutbahnya dia sebut, inni la rasulullah ilaikum khassa wa ila an-nasi 'ammah. Wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun wa la tujzawunna bil ihsani ihsana wa bis su'i su'a wa innaha lal jannatu abada aw an-naru abada. Sungguh cantik ungkapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap bab lain, dia cakap bab mati. Sebab mati ni semua orang boleh terima. Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul, semuanya boleh terima pada satu hari dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pendekatan mati dan hidup ini merupakan cara untuk menarik hati manusia untuk kembali kepada akidah yang sebenar. Cuba tengok. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, inni la rasulullah ilaikum khassa. Aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kamu secara khusus, wa ilan nasi ammah, dan kepada seluruh manusia. Wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan kamu apabila kamu berada di alam barzakh, kamu akan dibangkitkan semula oleh Allah sebagaimana kamu bangkit daripada tidur. Wala tujzawunna bil ihsani ihsana, mungkin yakin kalau perkara baik yang kamu kerjakan maka balasan baik yang kamu akan dapat. Dan jika sekiranya perbuatan buruk yang kamu kerjakan, maka balasan buruk yang kamu akan dapat. Kamu di antara dua.
Buat pilihan. Wa innaha lal jannatu abada awin naru abada. Kamu di antara dua, sama ada syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Jadi bermakna bagi seorang yang beriman, dia kena buat persediaan. Ya. Kena buat persediaan. Persediaan macam mana? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tips yang telah disebut oleh Sayyidina Ali yang pada asalnya merupakan ta'rif kepada takwa dan kita jadikan sebagai tips untuk membentuk individu dan generasi bertakwa, insya-Allah akan dapat melahirkan manusia yang bertanggungjawab, berintegriti, dan apabila orang bertakwa itu mentadbir negeri, negara, insya-Allah negeri itu jadi makin maju, negara itu makin diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat dijadikan sebagai landasan kepada kita untuk menentukan hala tuju dan jalan serta pendekatan yang perlu kita ambil di asas dunia ini sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap beliau pada hari yang tak tahu tarikhnya bila, masanya bila. Itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita buat persediaan untuk jadi orang bertakwa, dan itu adalah merupakan sebaik-baik bekalan sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim. Saya ulang sekali lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz dengan setakat itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Insya-Allah, wa ilal liqa, ma'as salamah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.